أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan memulakan Allah SWT. Pagi ini kita sambung lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah mengenai ikram muslimin dalam bab akhlak yang mulia. Sayyidina Jaudan radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memohon maaf daripada saudaranya atas sesuatu kesalahan dan saudaranya itu tidak memaafkannya, maka saudaranya itu berdosa sebagaimana dosa orang yang memungut cukai tanpa hak. Allah Akbar. Allahumma salli. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa bin Imran alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, siapakah hamba-Mu yang paling mulia di sisimu? Maka Allah SWT menjawab, seseorang yang mampu untuk mengambil tindak balas namun masih memberi kemaafan. Amin. Allahumma salli. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata bahawa seorang sahabat telah datang berjumpa Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, berapa banyak kesalahan pekerja yang patut saya maafkan? Baginda SAW hanya berdiam diri. Kemudian beliau berkata lagi, berapa banyak kesalahan pekerja yang patut saya maafkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, setiap hari 70 kali. Allahu Akbar. Allahumma salli. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu an berkata, beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang lelaki daripada umat sebelum kamu, apabila malaikat datang untuk mengambil rohnya, yakni dan setelah rohnya diambil dan dia telah berpindah daripada alam dunia ini ke alam yang lain, maka dia ditanya, apakah kamu pernah melakukan apa-apa kebaikan? Dia menjawab, saya tidak tahu yang saya ada amalan sedemikian. Maka dikatakan kepadanya, renungkanlah kehidupan kamu dulu dan fikirkan. Dia menjawab lagi, dalam pengetahuan saya tidak mempunyai amalan yang sedemikian. Cuma dalam kehidupan dunia, saya berjual beli dan bermuamalah, yakni berurusan dengan orang ramai. Dalam hal itu, saya memberi penangguhan pembayaran kepada orang-orang yang senang dan saya memaafkan orang-orang yang susah, yang ini orang yang tidak mampu. Lantaran itu, Allah SWT memasukkannya ke dalam syurga. Amin. Allahumma salli. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin supaya Allah SWT menyelamatkannya daripada kesusahan hari kiamat, maka hendaklah dia memberi tempoh kepada orang-orang yang kesempitan, yakni yang berhutang dengannya atau lain-lain hal, ataupun memaafkannya, yakni daripada semua atau sebahagian haknya itu. Amin. Allahumma salli. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata, saya telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah dan pada masa itu saya masih kanak-kanak. Oleh itu, tidaklah semua perbuatan saya dapat memuaskan hati tuan saya, yakni kerana umur saya yang masih terlalu muda, banyak berlaku kecuaian daripada saya. Namun dalam tempoh 10 tahun itu, tidak pernah baginda SAW mengatakan uf pun terhadap saya. Dan tidak pernah baginda SAW bertanya saya, kenapa lakukan begini? Atau kenapa tidak melakukan begini? Allahumma salli. Hadis riwayat Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sungguhnya seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, nasihatkanlah saya. Baginda SAW bersabda, jangan marah. Lelaki itu telah ulangi permintaannya berkali-kali.
Dan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, jangan marah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahu akbar. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang gagah bukanlah orang yang dapat menumbangkan lawannya. Sesungguhnya orang yang gagah itu ialah orang yang dapat mengawal dirinya semasa marah. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada kami, apabila ada sesiapa yang marah dalam kalangan kamu sedangkan dia berdiri, maka hendaklah dia duduk. Sekiranya dengan duduk kemarahan itu telah hilang, maka eloklah. Jika tidak, maka hendaklah dia berbaring. Allahumma salli. Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan maksud hadis di atas ialah hendaklah seseorang itu mengubah kedudukan kepada apa-apa bentuk kedudukan yang boleh mendatangkan perubahan fikiran dan perasaan supaya kerugian kerana kemarahan itu dapat diminimumkan. Ada kemungkinan yang besar marah akan berkurangan apabila seseorang itu duduk daripada berkeadaan berdiri dan seseorang itu berbaring daripada berkeadaan duduk. Mazahirul haqq. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, ajarkanlah, yakni agama kepada orang ramai, perdengarkanlah kepada mereka berita-berita gembira dan janganlah kamu menyusahkan. Apabila sesiapa marah dalam kalangan kamu, maka hendaklah dia berdiam diri. Allahumma salli ala sayyidina. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Sayyidina Atiyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kemarahan itu yakni kesan daripada syaitan dan sesungguhnya syaitan dicipta daripada api dan sesungguhnya api hanya boleh dipadamkan dengan air. Oleh itu sesiapa daripada kalangan kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Allahumma salli ala sayyidina. Hadis riwayat Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tegukan yang ditelan oleh seseorang hamba yang lebih baik daripada tegukan kemarahan yang seseorang itu telan semata-mata kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menelan kemarahannya sedangkan dia mampu melepaskan kemarahannya itu, yakni walaupun sedemikian dia tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap orang yang dia marahkan itu, maka pada hari kiamat Allah SWT akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Lalu Allah SWT menyuruh dia memilih mana-mana bidadari syurga yang dia ingini. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala. Hadis riwayat Abu Daud. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memelihara lidahnya, maka Allah SWT akan menutup keaibannya. Sesiapa yang menahan, yakni meminum kemarahannya, maka Allah SWT akan memeliharanya daripada azab pada hari kiamat. Dan sesiapa yang yakni menyesal di atas dosanya, lalu dia memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah SWT akan mengampunkannya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli. Hadis riwayat Baihaqi. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dimulakan Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.